Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 11 yang terdiri daripada 6 orang ahli, iaitu Muhammad Fahmi, Tuan Zuraika, Asmi iaitu saya sendiri, Jessie Corlina, Ignur Syazwani dan Nur Amira. Kumpulan kami akan membentangkan mengenai teknik kerusi panas dalam cerpen yang bertajuk Kuih Bakul Limau Mandarin yang terdapat dalam antologi teks Komsas. Ku ingin berterima kasih tingkatan 1. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Syazwani Izzati binti Saidi. Baiklah, kumpulan kami telah memilih Komsah antologi tingkatan 1 iaitu cerpen Kuih Bakul Limau Mandarin yang telah dikarang oleh Muhammad Helmi Ahmad. Itu sahaja daripada saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Cerpen ialah gabungan dua patah perkataan iaitu cerita dan pendek. Cerpen menjadi terkenal dalam kesusastraan Melayu kerana diterbitkan dalam akhbar dan majalah yang jauh lebih luas penyebarannya. Perkembangan cerpen Melayu bermula apabila kegiatan Pesurat Kabaran Melayu mencapai era kegemilangannya sekitar tahun 1930-an. Cerpen bukan sahaja menjadi medium yang mencerminkan sikap, perasaan, pandangan dan fikiran pengarang Melayu, malah sebagai hasil sastra yang memberikan gambaran tentang zaman sama ada peristiwa yang berhubung dengan masalah sosial, politik dan ekonomi. Meskipun cerpen menggunakan unsur yang sama seperti novel, iaitu tema, plot, watak dan perwatakan, latar serta sudut pandangan, tetapi wujud perbezaan dari segi pengolahan dan pengadunannya. Cerpen mengandungi antara 500 hingga 15,000 patah perkataan dan boleh mencecah 20,000 patah perkataan. Namun, cerpen yang baik adalah cerpen yang mengandungi sekitar 500 hingga 5,000 patah perkataan. Hal ini kerana jumlah perkataan yang agak terhad menyebabkan cerpen tidak membicarakan sesuatu yang banyak menimbulkan persoalan dan mengambil latar masa yang terlalu lama. Hai, nama saya Tuan Zuraika binti Tuan Muta. Seterusnya saya akan menyambung kepada sinopsis cerpen ini. Mengisahkan Simpau, seorang ibu yang gembira apabila menerima panggilan telefon daripada Ling Meng yang hendak pulang beraya. Namun, berita gembira itu tidak disenangi oleh Limpau, si ayah yang masih menyimpan kemarahan terhadap anak perempuannya itu. Anak bongsu keluarga berbangsa Cina dipersalahkan atas segala musibah yang menimpa keluarga mereka, termasuklah kematian anak sulung lelaki mereka, Ling Fong. Simpau yang selama ini bersabar akhirnya bersuara menentang suaminya. Limpau terkejut melihat keberanian isterinya. Simpau menceritakan segala-galanya termasuklah punca kematian Ling Fong. Limpau mengisahkan kesalahannya. Sehari sebelum Tahun Baru Cina, kepulangan Ling Meng disambut dengan perasaan terharu. Akhirnya, mereka berkumpul sebagai sebuah keluarga semula. Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama diberi Nur Amira binti Seria. Saya akan menjelaskan tentang tema. Tema bagi cerpen Kuih Bakul Limau Mandarin ialah nilai kekeluargaan. Apakah persoalan yang dapat kita lihat melalui cerpen ini? Yang pertama ialah kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya secara melulu. Yang kedua ialah perasaan dendam seorang ayah terhadap anaknya yang tidak mempunyai kesalahan. Yang ketiga ialah ibu yang berani menentang suaminya yang mempunyai pendirian yang salah. Persoalan yang terakhir ialah keinsafan seorang ayah terhadap kesilapannya yang membenci anaknya yang tidak bersalah. Salam sejahtera saya ucapkan. Nama saya Jessie Corlina Purusili. Saya teruskan pembentangan dengan standard kandungan, standar pembelajaran dan objektif pembelajaran yang boleh didapati di dalam cerpen ini. Standard kandungan yaitu mempersembahkan karya prosa, puisi dan pelbagai persembahan lain. Manakala standard pembelajaran pula adalah untuk mempersembahkan pengacaraan menggunakan sebutan, intonasi, nada, gaya dan bahasa badan yang sesuai melalui teknik-teknik yang menarik dan berkesan. Manakala objektif pembelajaran pula yaitu yang pertama mempersembahkan watak dan perwatakan di dalam cerpen
baku limau Mandarin dengan melakonkan lakonan yang menarik dan berkesan. Manakala objektif yang kedua yaitu dapat menghayati lakonan dengan menggunakan sebutan, intonasi, nada, gaya, dan bahasa badan yang sesuai bagi setiap watak. Sekian sahaja daripada saya. Sekarang saya akan menerangkan teknik dan strategi pembelajaran. Teknik dan strategi pelajaran yang kami gunakan ialah kerusi panas. Kerusi panas adalah kerusi yang diletakkan di hadapan kelas. Guru mengarahkan seorang pelajar duduk di kerusi itu dan bersedia menjawab setiap soalan yang dikemukakan. Aktiviti ini menjadikan pelajar menghayati setiap watak dan perwatakan dan memahami plot cerita yang dipelajari. Teknik ini menerapkan kemahiran lisan para pelajar melalui pendapat dan perasaan yang dikemukakan. Guru dapat menerapkan beberapa perkara seperti kemahiran interpersonal, mencari maklumat, latihan bertanya dan menjawab soalan secara spontan atau berstruktur. Pelajar yang duduk di kerusi panas perlu menjawab setiap soalan dan tidak boleh mengatakan tidak tahu. Teknik ini sesuai bagi mengajar prosa tradisional, prosa, cerpen dan drama. Teknik ini mudah dan menarik minat pelajar mengikuti aktiviti PNP. Sekian, terima kasih daripada saya. Saya serahkan kepada rakan pembentang yang seterusnya. Teknik pembelajaran yang kami gunakan ini membolehkan pelajar memahami sesuatu watak dengan lebih mendalam kerana dalam masa yang sama, mereka meletakkan diri mereka sebagai watak yang berkenaan. Seterusnya, teknik ini juga dapat mengungkapkan jalan cerita atau dikenali sebagai plot dan teknik plot walaupun hanya melihat kepada watak dan perwatakan. Guru juga berpeluang untuk memberikan motivasi kepada para pelajar untuk menjadi seorang yang berani bercakap maupun berlakon di hadapan kelas serta memupuk pelajar dalam mempelbagaikan kebolehan mereka serta membimbing pelajar agar sentiasa membina diri menjadi seorang pelajar yang aktif dan kreatif semasa pembelajaran berlangsung. Langkah pelaksanaan teknik kerusi panas. Yang pertama ialah guru akan membahagikan murid kepada 3 kumpulan. Langkah yang kedua ialah murid akan dibahagikan tugas iaitu mengenal pasti watak dan perwatakan dalam cerpen ini. Setelah murid mengenal pasti watak dan perwatakan, murid akan diminta untuk melakonkan watak tersebut. Langkah yang keempat ialah guru akan membuat undian bagi menentukan kumpulan manakah yang akan membuat lakonan terlebih dahulu. Langkah yang seterusnya, setiap kumpulan diarahkan untuk menghantar satu wakil bagi melakonkan aktiviti ini. Langkah yang keenam ialah setiap murid yang telah dipilih untuk dijadikan wakil bagi setiap kumpulan perlulah duduk di atas kerusi di hadapan kelas serta menghadap pelajar lain. Seterusnya, guru akan memberikan watak secara rawak kepada setiap kumpulan untuk dilakonkan di hadapan kelas. Sekiranya pemegang watak tidak dapat meneka dan melakonkan watak yang telah diberi, murid lain yang berada di dalam kumpulan yang sama boleh membantu mereka. Langkah yang seterusnya ialah murid diarahkan untuk berhenti berlakon setelah masa tamat. Langkah yang seterusnya juga ialah guru akan membuat penilaian terhadap kefahaman dan penghayatan watak dan perwatakan yang dilakonkan oleh pelajar tersebut. Langkah yang terakhir ialah guru akan membuat rumusan berdasarkan watak dan perwatakan yang ada di dalam cerpen ini. Kesimpulannya, teknik kerusi panas digunakan bagi mengajar aspek watak dan perwatakan. Oleh itu, teknik ini dapat menarik minat pelajar pada bidang sastra yang kini semakin dilupai. Dengan mempelajari teknik ini, pelajar dapat berpeluang merasai situasi sebenar yang berlaku di dalam cerita tersebut. Teknik kerusi panas ini juga dapat membantu ingatan dan minat murid serta menimbulkan keseronokan semasa belajar. Guru juga dapat menerapkan ilmu dan nilai-nilai murni di samping mencungkil bakat pelajar dalam lakonan. Aktiviti lakonan yang digunakan juga dapat menimbulkan semangat pelajar menjiwai watak, yaitu watak yang sesuai. Teknik ini juga sesuai bagi mengajar prosa tradisional,
novel, cerpen, atau drama. Ini karena teknik ini mudah dan menarik minat pelajar mengikuti aktiviti belajar dan mengajar. Oleh itu, guru perlu menguasai pelbagai teknik mengajar bagi mencapai sesuatu matlamat itu. Sekian sahaja daripada kami.